Al-Baqarah bermula ayat 30 sehingga ayat 33. Dan sebelum kita membaca, menghurai dan memahami apa yang terkandung daripada ayat-ayat tersebut, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengambil keberkatan dengan membacanya terlebih dahulu bersama-sama insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelum ini, pada mulanya Allah Ta'ala menceritakan atau menjelaskan bahawa terdapat 3 jenis golongan manusia. Yang pertama, golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang jelas iman dan takwanya, yang terbukti benar iman dan takwanya, dan mereka itulah yang benar-benar memperolehi kejayaan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Golongan yang kedua, golongan yang kafir, yang jelas kekufurannya, dan mereka ini dihumbangkan Allah ke dalam azab api neraka pada hari akhirat. Ulaika lahum azabun azim. Golongan yang ketiga, kufur hatinya, iman pada lisannya semata-mata. Kalau golongan yang pertama, jelas iman dan takwanya, tidak ada kufur, tidak ada syirik sama sekali. Golongan yang kedua, kufur secara terang dan jelas, tidak ada iman walaupun sedikit. Golongan yang ketiga, kufur pada hatinya, iman hanya pada lisan semata-mata, pada lidah sahaja, iaitulah golongan munafik. Kemudian Allah Ta'ala menyeru dengan seruan, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru dengan seruan, wahai manusia sekalian, hendaklah kamu sembah mengabdikan diri kepada Allah. Kerana Allah yang mencipta kamu, dan Allah Ta'ala mencipta langit serta bumi dan segala isi yang ada di antara keduanya untuk kamu. Dia yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dia juga yang mengutuskan Rasul dengan dibekalkan petunjuk Al-Quran. Allah seru dengan seruan manusia yang merangkumi seluruh ataupun ketiga-tiga jenis golongan tadi. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, Kaifa takfuruna billah? Setelah Allah Ta'ala seru supaya semuanya sembah mengabdikan diri kepadanya dengan 2 alasan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kenapa kamu mesti sembah Allah? Kerana Dia yang mencipta kamu dan Dia yang mencipta umat sebelum daripada kamu. Alasan yang kedua, kerana Dia yang mencipta langit, Dia yang mencipta bumi, dan Dia yang menurunkan hujan, Dia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua yang kamu nikmati semuanya daripada kurniaan Allah. Tak ada sebab kamu nak engkar, kamu nak kufur kepadanya.
Bagaimana mungkin kamu menikmati nikmat Allah, makan daripada kurniaan Allah, hidup dengan segala apa yang Allah kurniakan, tiba-tiba kamu kufurnya kembali? Tak mungkin. Maka Allah Ta'ala bertanya, kaifa takfuruna billah? Allah ingatkan manusia, asal-usul dan proses perjalanan hidup manusia ini, supaya mereka tidak kufur. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kamu dahulu tidak ada? Allah cipta kamu, lahirkan ke dunia, Allah berikan kehidupan kepada kamu. Kemudian kamu akan mati. Kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Itulah perjalanan hidup kita manusia. Daripada alam roh ke alam rahim. Seterusnya ke alam syahadah, iaitu alam dunia. Dan seterusnya ke alam barzakh, yakni alam kubur. Sementara dibangkitkan ke destinasi akhir, iaitu alam akhirat. Kalau itu proses perjalanan kamu, bagaimana mungkin kamu boleh kufur kepada Allah? Tak sepatutnya. Lainlah kalau kamu mati, lainlah kalau kamu hidup tak mati-mati. Ataupun kamu mati tak dibangkitkan semula. Ataupun dibangkitkan semula tapi tak dikembalikan kepada Allah, pergi ke lain. Kalau macam tu tak apalah. Kalau itu perjalanan hidup kamu, tak apalah kamu nak kufur pada Allah. Tetapi hakikatnya kamu tidak boleh lari. Itulah landasan perjalanan kita yang berakhir dengan hari akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Surah Al-Insyiqaq. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kamu berusaha dengan usaha yang bersungguh. Dengan suatu kerja buat kamu secara bersungguh. Sehingga sampai masa kamu akan kembali bertemu dengannya. Dengan membawa hasil kerja masing-masing, dipersembahkan kepada Allah. Dan di atas hasil kerja yang dipersembahkan itulah nanti dihisap, dinilai dan diberikan balasan setimpal oleh Allah Ta'ala. Tidak siapa yang akan dizalimi. Sama ada syurga ataupun neraka. Itu yang Allah Ta'ala ingatkan ayat-ayat dalam ayat-ayat sebelum ini yang kita baca. Kemudian Allah Ta'ala juga menegaskan huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala menegaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan semua di atas muka bumi ini adalah untuk kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala jadikan semua atas muka bumi untuk kamu. Itu latar belakang ayat sebelum ini. Kemudian Allah isytihar bahawa dia nak melantik khalifah di atas muka bumi kepada para malaikat. Ayat yang sedang kita baca hari ini, malam ini. Itu dia punya rentetan, dia punya kaitan. Ya. Mengingatkan kembali kepada manusia sejarah
bermula lahirnya manusia, terciptanya manusia. Tujuannya apa? Ini Allah Ta'ala ingatkan. Supaya manusia ini sedar. Manusia ini insaf. Bahawa di sebalik Allah mencipta kita manusia ini ada tujuan dan matlamat. Bukan mari ke dunia hanya tujuan berseronok semata-mata. Ada tugas. Dan bagi melaksanakan tugas tersebut, Allah permudahkan segala apa yang Dia cipta atas dunia ini untuk kamu. Allah permudahkan kepada kamu. Jadi dengan Allah Ta'ala sebut kisah ini, mengingatkan kembali kepada manusia supaya mereka sedar bahawa manusia ini sedar. Kita inilah. Kita ke dunia ini ada peranan, ada tanggungjawab, iaitu sebagai khalifah. Sebab itu Allah Ta'ala tanya dalam surah yang lain, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu sangka bahawa kami cipta kamu abatha, sia-sia, tanpa apa-apa tujuan dan matlamat? Ingat kami jadikan kamu begitu saja. Biar begitu saja. Tanpa ada apa-apa tujuan, matlamat dan tanggungjawab yang mesti tunaikan. Ingat kami cipta begitu saja, abatha, tanpa ada apa matlamat. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu ingat bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Adakah itu yang kamu fikirkan, wahai manusia? Ini dia. Apa yang kita nak baca malam ini. Dan kaitannya dengan ayat-ayat yang sudah kita huraikan sebelum daripada ini. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah, Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah. Kalimah khalifah daripada kalimah al-khalafu, yakni pengganti. Pengganti. Daripada kalimah al-khalafu. Di sana ada juga dengan makna pengganti yang disebut al-khalfu. Khalfu pengganti juga. Bezanya al-khalafu ataupun khalafun, pengganti yang baik. Daripada kalimah inilah lahirnya khalifah. Ya. Di sana ada juga yang bermakna pengganti yang disebut khalfun, tapi khalfun ini pengganti yang jahat. Sebab itu kalimah khalifah dia hanya merujuk kepada pengganti yang baik sahaja. Kalimah khalifah dia hanya merujuk kepada pengganti yang melaksanakan dan menunaikan hak kepada Allah sahaja. Perkataan khalifah hanya merujuk kepada mereka yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang berhukum dengan apa yang Allah perintah dan mengadili manusia berdasarkan petunjuk
yang diturunkan oleh Allah melalui para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi khalifah memberi makna pengganti yang baik, yang soleh. Di sana ada kalimah khalfun, juga makna pengganti, tetapi dia merujuk kepada pengganti yang jahat, yang derhaka. Yang adil, yang jahat, yang derhaka. Yang adil khalifah ataupun khalafun. Khalfun pengganti yang jahat, yang derhaka, seumpama firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka telah menggantilah selepas daripada mereka khalfun, pengganti, yakni pelapis generasi, yang sifat pelapis generasi yang digantikan itu, yang menjadi pengganti itu, adha'us salah, mereka mengabaikan sembahyang. Jenis tak sembahyang. Zuriat ataupun generasi yang ditinggalkan sebagai pengganti kepadanya adalah jenis meninggalkan sembahyang. Allah guna kalimah khalfun, pengganti, sifatnya Allah. Khalfun merajuk kepada pengganti yang derhaka, yang jahat, yang tidak taat kepada Allah. Begitu juga umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih." Tidak ada satu nabi, ma min nabiyyin ba'athahu Allah. Tidak ada satu nabi yang Allah utuskan fi ummatin qabli, kepada umat sebelum aku, illa kana lahu fi ummati hawariyun wa ashabun. Melainkan bagi Rasul itu, ya, di kalangan umat tersebut ada yang menjadi hawariyun, pengikut setia kepada Nabi tersebut. Wa ashabun, dan sahabat yang sentiasa menemaninya, yang sifat mereka ini ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Mereka sentiasa mengambil dan menunaikan sunnah Rasul itu dan ikut perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khalufun. Kemudian datang selepas daripada mereka para pengganti. Khaluf jamak kepada khalfun. Khalfun itu pengganti singular. Jamak dia, plural dia, khalufun. Kalau khalafun, jamak dia khalifah ataupun khulafa. Perkataan khalifah sesuai untuk seorang, untuk ramai pun boleh juga. Ya. Perkataan khalifah sesuai untuk mufrad seorang dan untuk plural, jamak pun boleh juga. Ya, Khalifah Abu Bakar, para khalifah ataupun khalifah Bani Umayyah. Ramah tu, tapi kita guna kalimah khalifah. Sesuai, boleh. Khalafun, ganti dia, apa ni jamak dia, khalifah. Khalfun, penggantian jahat tu,
Jamak dia, plural dia, khalufun. Itu yang Nabi sebut. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khalufun. Kemudian datang selepas daripada itu, beberapa generasi kemudian, para pengganti yang jahat. Sifatnya apa? Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Itu sifat jahat mereka. Pengganti itu sama ada sebagai pemimpin ke, tapi sifatnya jahat, menyeleweng. Apa sifat dan penyelewengan yang disifatkan oleh Nabi? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka bercakap apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan kalau buat, mereka buat benda yang tak disuruh. Cakap Islam bagus. Bila rasmi nuzul Quran, Al-Quran lah petunjuk yang menjadi panduan dan bimbingan kepada kita umat Islam. Bila bercakap Maulidur Rasul, Rasulullah pemimpin agung yang menjadi contoh terbaik kepada kita umat Islam, bahkan umat manusia seluruhnya. Tapi dari sudut pelaksanaan, benarkah sedemikian? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka bercakap apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Bila buat, bila dikuat-kuasakan, bila dilaksanakan, buat benda hak Nabi tak suruh. Itu khaluf, pengganti pemimpin yang sifatnya menyeleweng, yang menyimpang. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Sesiapa yang bangkit berjuang dan berjihad menentang penyelewengan pemimpin seperti ini dengan tangannya, maka dia beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Sesiapa yang bangkit berjuang dan berjihad menentang penyelewengan pemimpin seperti ini dengan lidahnya, maka dia beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang bangkit berjuang dan berjihad menentang penyelewengan pemimpin seperti ini dengan hatinya, maka dia beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani harbatu khardal. Dan tidak ada lagi iman selepas daripada itu, walaupun seberat biji sawi sekalipun. Artinya, bila dah reda, bersekongkol, membantu dan bekerjasama dengan penyelewengan pemimpin seperti ini, itu tanda imannya tidak ada. Mesti sekurang-kurangnya rasa benci, menzahirkan kebencian dan keingkaran kita. Ya? Itu sifat pemimpin yang menyeleweng. Yang disebut oleh Nabi khalufun. Saya nak sebut tadi, nak bahas dia sebut kalimah khalifah. Jadi artinya bila disebut khalifah, dia merujuk kepada pengganti yang baik. Kalau khalfun, pengganti juga, tapi pengganti yang jahat, yang menyimpang dan menyeleweng. Siapakah khalifah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Berkata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seluruh ahli tafsir, yang dimaksudkan khalifah yang diisytiharkan oleh Allah dalam ayat ini ialah Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa khalifatullah. Dialah khalifah Allah. Khalifah Allah.
Allah namakan Adam itu sebagai khalifah kerana li'annahu yakhlufullaha fil hukmi bainal mukallafina min khalqih. Kerana Adam menggantikan Allah di muka bumi untuk menjalani penghukuman, penghakiman, ya, mengurus manusia di kalangan mukallafin yang cukup syarat sebagai mukallaf di atas muka bumi. Ini bukan berarti Allah berhajat kepada khalifah. Jangan salah faham. Ya tak? Pengganti bagi pihak Allah di atas muka bumi. Itu makna khalifatullah. Ya. Tapi Allah tidak berhajat sama sekali kepada khalifah. Cuma Allah Ta'ala lantik itu sebagai satu rahmat kepada kehidupan manusia di atas muka bumi yang akan diciptakannya nanti. Dengan lahirnya zuriat melalui Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Ada hikmah dia. Kerana manusia tak mungkin nak dibimbing melalui malaikat. Ataupun direct daripada Allah. Jadi bagi memudahkan dari sudut membawa bimbingan kepada manusia, mesti juga di kalangan manusia. Yang dilantik oleh Allah sebagai Rasul. Jadi Allah lantik Nabi Adam dan juga manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Bukan berarti Allah berhajat kepada manusia. Tapi hakikatnya manusialah yang berhajat kepada Allah. Cuma Allah lantik di kalangan manusia itu dari sudut untuk memudahkan urusan, ya, menyampaikan petunjuk dan membimbing manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahawa sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Dan kita dah faham apa itu makna khalifah. Dan kita dah faham siapa yang dimaksudkan dengan khalifah di sini. Maka kata Ibn Jarir, mana ayat ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifatan minni fil hukmi bil adli baina khalqi. Sesungguhnya aku jadikan di atas muka bumi khalifah, pengganti bagi pihak aku dalam mentadbir dan menghukum di kalangan makhlukku dengan adil. Wa inna dhalikal khalifatu, dan khalifah yang nak dilantik itu ialah huwa Adam, Nabi Adam, wa man qama maqamahu, dan orang yang mengambil alih tugas Nabi Adam. Orang yang terus meneruskan tugas Nabi Adam. Ya, dengan putusan Rasul-Rasul sehinggalah Nabi akhir zaman yang diteruskan oleh para ulama, warasatul anbiya, dan pemimpin-pemimpin yang menunaikan tanggungjawab sebagaimana yang dikehendaki Allah, yang diperintah melalui Rasul-Rasul. Khalifah ini bukan saja Nabi Adam, wa man qama maqamahu, yang juga berperanan seumpama Nabi Adam dalam menyampai dan membimbing manusia kepada petunjuk Allah dan berhakim serta menghukum dengan adil di kalangan makhluk. Wa ammal ifsadu wa safkud dima'i bighairi haqqiha famin ghairi khulafa'ih. Oleh sebab itu, sebarang pelakuan
yang bersifat kerosakan, menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar, yang tak diizinkan oleh Allah dan Rasul, maka itu bukan khalifah Allah Ta'ala. Ya, bukan khalifah Allah. Bukan khalifah Allah. Kerana khalifah Allah hanyalah mereka yang menunaikan tanggungjawab dan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, baru dipanggil khalifah. Itu yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan khalifah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Baik, seterusnya, bila Allah dah isytihar sedemikian kepada para malaikat, apa reaksi malaikat? Apa respon malaikat? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, adakah engkau nak jadikan pada muka bumi itu, di muka bumi itu, man yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih, memujimu dan menyucikan kamu. Kata malaikat. Timbul persoalan, dah lagu mana malaikat tahu? Ya? Nabi Adam tak cipta lagi. Baru khabar nak cipta Nabi Adam. Nak cipta manusia dan nak dilantik sebagai khalifah. Tiba-tiba malaikat kata, adakah kau nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah di kalangan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang melakukan kerosakan? Dan malaikat tahu mana? Di sini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa malaikat berkata sedemikian dengan penuh yakin, berasaskan keyakinan, ilmu yang yakin, dengan beberapa sebab yang akan disebutkan nanti. Pendapat yang kedua kata, malaikat kata begitu tu hanya berdasarkan sangkaan dan kemungkinan akan berlaku berdasarkan pengalaman sebelum ini daripada makhluk jin yang pernah duduk di atas muka bumi dan melakukan kerosakan. Secara zannan, dalam bentuk sangkaan daripada malaikat. Kemungkinan sahaja. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kata, malaikat sebut begitu dengan yakin bahawa jenis manusia ni, zuriat Nabi Adam ni, akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan muka darah. Dan lagu mana malaikat tahu dengan yakin sebegitu sekali? Di sini ada beberapa wajah, ada beberapa dalil ataupun hujah yang dikemukakan. Yang pertama, kerana kata ulama, hak ulama golongan pertama ni, golongan pertama hak kata malaikat berkata sedemikian dengan yakin. Sebab apa? Ada dengan beberapa hujah. Yang pertama, dia yakin, malaikat kata begitu yakin sekali kerana apabila Allah Ta'ala mengisytiharkan nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, malaikat terus bertanya. Perbualan ini tak dimasukkan dalam ayat ni. Berlaku perbualan. Malaikat tanya terus, Rabbana kaifa yakunu dhalikal khalifah, bagaimana nanti sifat dan keadaan khalifah itu? Manusia hak jenis lagu mana?
Lalu Allah Ta'ala beritahu, yakunu lahu dzurriyyatun. Khalifah tu nanti, iaitu Nabi Adam, dia akan memiliki ataupun mempunyai zuriat. Yang sifat zuriat ni, ya, kebanyakan mereka suka melakukan kerosakan di atas muka bumi, saling berhasad dengki dan membunuh sesama mereka. Ketika itulah malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, jadi bila Allah isytihar, malaikat pun tanya, manusia jenis lagu mana ni? Ya, khalifah ni nanti jadi macam mana? Dia akan, Allah Taala kata dia akan mempunyai zuriat. Zuriatnya jenis melakukan kerosakan di atas muka bumi. Malaikat pun tanya lalu, adakah kamu nak jadikan di atas muka bumi khalifah di kalangan manusia yang suka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Itu yang pertama. Yang kedua, disebut oleh golongan ulama yang pertama ni, wajah yang kedua, kenapa malaikat dikatakan, ya, mendakwa sedemikian dengan yakin? Kerana sebelum itu Allah Ta'ala dah beritahu kepada mereka bahawa akan cipta satu makhluk di atas muka bumi yang sifatnya melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Sebelum itu lagi. Berbeza dengan hak pertama tadi. Hak pertama tu diberitahu setelah Allah isytihar, aku nak jadi khalifah di atas muka bumi. Malaikat pun tanya. Wajah yang kedua ni menyebut Allah Ta'ala beritahu dulu lagi, sebelum tu lagi, ya, sebelum tu lagi dah dimaklumkan kepada malaikat, nanti aku akan cipta makhluk di atas muka bumi yang sifatnya menumpahkan darah. Jadi bila Allah isytihar aja, aku nak jadi khalifah di atas muka bumi, maka malaikat pun terus bertanya, pasal sudah sedia maklum sifat manusia yang nak dicipta itu nanti. Sebab itu mereka tanya dengan yakin, bukan lagi dengan zannan, secara sangkaan ataupun andaian. Yang ketiga, kata Ibn Zaid, daripada golongan ulama yang pertama ni, yang mengatakan malaikat mendakwa sedemikian dengan yakin, kata Ibn Zaid, tak kala Allah Ta'ala mencipta api neraka, malaikat tanya, ya, bila Allah Ta'ala cipta api neraka, malaikat ni rasa gerun melihat azab api neraka. Jadi malaikat pun bertanya, Rabbana liman khalaqta hadhihi an-nar, engkau cipta api neraka ni untuk siapa? Pasal mereka ni malaikat sentiasa taat kepada Allah. Tiba-tiba Allah cipta api neraka dan mereka rasa takut, sangat gerun. Lalu bertanya. Allah Ta'ala jawab, liman asani min khalqi. Allah jawab, untuk makhlukku yang derhaka kepada aku. Sedangkan pada waktu itu belum ada mana-mana makhluk lagi, malaikat-malaikat saja. Begitu juga semasa atas muka bumi, tidak ada lagi makhluk. Di saat Allah Ta'ala cipta api neraka, kata Ibn Zaid. Maka sebab itulah bila Allah isytihar nak jadikan di atas muka bumi, mencipta manusia dan nak dijadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, maka tergambarlah kepada mereka jenis manusia ni jenis yang derhaka kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala cipta api neraka awal-awal lagi. Maka sebab itu mereka bagi respon, bagi reaksi dengan bertanya, nak tahu apa hikmahnya jadikan manusia sebagai khalifah hak jenis lagu tu. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfiku dima. Nampak? Itu kata Ibn Zaid. Yang keempat, golongan ulama yang pertama kata malaikat ni mendakwa dengan yakin,
kata mereka fala'allahu tala'ul lauha fa'arafu dhalik, bahawa pada malaikat ni mungkin boleh terjadi yang mereka ini dapat melihat apa yang tertulis di Lauh Mahfuz pada waktu itu, menyebabkan mereka tahu nanti Allah Ta'ala mencipta manusia yang sifatnya sekian-sekian. Sebab itu bila Allah ijtihada, mereka pun bertanya sedemikian. Mereka dapat tahu rahsia itu melalui Lauh Mahfuz. Dan yang kelima, pasal apa malaikat ni dikatakan bahawa mereka mendakwa dengan yakin? Kerana apabila kita kata khalifah sebagai pengganti, ya, bagi Allah di atas muka bumi dalam mentadbir, mengurus, menghukum dan mengadili di kalangan manusia, maka sudah pasti di sana ada yang menzalimi, ada yang dizalimi, ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan kerosakan. Sebab itu mereka akan dihakimi dan diadili. Maka dari situ mereka dapat faham, ya, bila Allah Ta'ala kata nak jadi atas muka bumi khalifah, hakim yang akan mengurus, mentadbir dan mengadili manusia dengan hukum yang adil, maka pasti di sana ada yang buat kerosakan, kejahatan, ya, langgar peraturan, langgar undang-undang, ada yang dizalimi, ada yang zalim. Jadi hak di lagu ni kamu nak lantik jadi khalifah, apa hikmahnya wahai Tuhan? Begitu. Itu pendapat golongan ulama yang pertama. Mereka mengatakan sememangnya malaikat bertanya dengan yakin bahawa jenis manusia yang nak jadi khalifah ni yasfikud dima wa nahnu nusab yufsid man yufsidu fil ard man yufsidu fiha wa yasfikud dima, jenis lagu tu dengan yakin, dengan hujah-hujah yang disebutkan tadi, ya. Pendapat ulama yang kedua, malaikat kata begitu tu zannan wastimbatan, dengan sangkaan dan membuat kesimpulan, istimbat, membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman makhluk sebelum itu yang Allah Ta'ala telah cipta dan tempatkan mereka di bumi, iaitu makhluk di kalangan jin yang sudah terbukti berlaku kerosakan sesama mereka, ya. Sebelum Allah Ta'ala istilah cipta istilah melatih khalifah di kalangan manusia ni, ya, mencipta Adam sebagai khalifah, sebelum tu Allah Ta'ala cipta jin dan mereka hidup di atas muka bumi, mereka melakukan kerosakan dan mereka menumpahkan darah, membunuh sesama sendiri di kalangan jin. Jadi malaikat ni kiyah zannan wastimbatan, dengan sangkaan dan buat kesimpulan berdasarkan pengalaman makhluk sebelum ni. Jadi mereka tanya begitulah. Tujuannya nak tahu apa hikmahnya, bukan kerana persoal. Jangan salah faham. Ya, setengah huraian dia sebut lalu malaikat mempersoalkan. Mempersoalkan ni macam protes. Dah. Ayat tu kurang tepat sikit. Ya tak? Mengatakan malaikat mempersoalkan, seolah-olah malaikat tak setuju dan protes keputusan Allah. Tidak, ya. Para ulama tafsir menyebut pertanyaan itu adalah tujuan untuk mengetahui sebenarnya apa hikmah Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan sifat mereka, ya, yufsidu fiha wa yasfikud dima, melakukan kerosakan dan suka menumpahkan darah. Jadi tujuan mereka tanya nak tahu apa hikmah dia. Maka ketika itulah Allah Ta'ala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu wahai malaikat. Ini dia, aku tahu. Itulah Allah Al-Alim yang maha mengetahui.
Kata Imam Al-Qurtubi, ya, inni a'lamu ma la ta'lamun, maknanya ialah inni a'lamu ma la ta'lamun mimma kana wa mimma yakunu wa mimma huwa kain. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu, iaitu apa yang telah berlaku, yang sedang dan apa yang akan berlaku. Aku tahu, wahai malaikat. Kerana bukan semua zuriat Nabi Adam ini jenis melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Di kalangan mereka ada yang saleh. Di kalangan mereka ada awliya illah, para wali Allah. Di kalangan mereka ada muqarrabun, ya, para sadiqin, para syuhada. Allah Ta'ala tahu apa yang nak berlaku akan datang, Allah Ta'ala tahu. Inilah suatu keadaan yang semestinya disedari dan diinsafi oleh orang-orang yang beriman. Atau mana-mana manusia yang cuba nak pertikaikan keputusan Allah, yang cuba nak persoalkan ketetapan hukum daripada Allah. Pasal apa Allah Ta'ala haramkan ini dan halalkan itu? Kenapa Allah Ta'ala kata ini boleh, kenapa ini tak boleh? Kenapa Allah Ta'ala kata orang yang sabit melakukan kesalahan mencuri yang tidak ada keraguan lagi kesalahan yang lakukan itu hendak dipotong tangan? Kenapa? Yang berzina sebelum kahwin disebat 100 kali sebatan, yang sudah kahwin direjam sampai mati. Kalau ada persoalan yang begitu kemungkinan timbul dalam diri kita, kita kena cepat-cepat baca, ya, firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Baca cepat-cepat ayat tu. Ataupun kita baca kepada orang yang seumpama itu. Jawapan Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai manusia, dalam konteks manusia yang pertikaikan tadi, ya, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Pasal apa aku kata potong tangan kepada pencuri itu? Aku tahu lah. Aku tahu. Kamu siapa? Ya? Kamu tahu apa yang kamu nampak pada mata kamu yang dapat dicapai dan difikir oleh akal kamu. Itu pun tak semua pun kamu boleh tahu. Apatah lagi yang di sebalik tabir sana, yang kamu tak nampak. Lagi tak tahu. Yang depan mata pun, yang akal boleh fikir, yang kamu kaji, yang kamu dah eksperimen pun, kamu tak boleh tahu semua. Ini pula nak tanya Allah Ta'ala, pasal apa yang pencuri kena kerat tangan, pasal apa? Dah hukum ni lain. Siapa kamu nak tanya? Hei manusia, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kamu siapa nak tanya aku? Ini yang sepatutnya diambil peringatan oleh mana-mana manusia, termasuk hak mengaku beriman dah pun. Ya, hak pergi Mekah setiap tahun, sembahyang bang, tak tinggal, tapi masih merasa syak dan ragu, tak agak-agak dengan tetapan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Baik, sebelum tu, jadi malaikat dia kata begitu dan dia berhujah, malaikat berhujah. Kenapa perlu ya Allah? Ya, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya kau jadikan makhluk manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi yang jenisnya muka lakukan rosakan dan menumpahkan darah
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih, memuji dan menyucikan kamu. Apakah tak cukup? Apakah tidak memadai kalau kami yang melaksanakan tugas tanggungjawab itu, yang sudah pasti sentiasa taat tunduk kepada kamu? Kenapa nak latih hak jadi melakukan kerosakan? Apa hikmahnya? Jadi malaikat duk faham tugas khalifah ni bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, ibadat saja. Tu. Sedangkan tugas khalifah lebih daripada itu lagi. Sebab itulah kita mengatakan bahawa apa yang difahami dan yang disebut oleh malaikat ni memberi makna, ya, memberi makna bahawa annan nasa idza kanat hayatuhum taqtasiru ala at-tasbih wa at-tahmid fala hajata fi khalqihim wa kadza fil ibadati faqat. Apa yang disebut oleh malaikat itu, kita menegaskan bahawa keadaan ini memberi makna sekiranya manusia ini tujuan hidup Allah cipta mereka semata-mata hanya sekadar nak bertasbih, hanya sekadar-kadar untuk bertahmid, bertakbir, berzikir kepada Allah, dan semata-mata untuk beribadat kepada Allah, Allah tak perlu cipta mereka. Pandangan malaikat. Tetapi oleh kerana di sana ada tugas yang lebih besar yang nak dipertanggungjawabkan, yang terkandung di sebalik makna khalifah yang tak boleh dipikul oleh malaikat. Sebab itu Allah cipta kamu, wahai manusia. Sebab itu kalau manusia itu hanya sekadar beriman dan beramal soleh dalam konteks ibadat, membina hubungan dengan Tuhan sahaja, dan tak tunai tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar, tak tunai tanggungjawab tugas khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, berarti dia belum lagi menaikkan hak dan tanggungjawab tujuan di sebalik kenapa dia dicipta, belum lagi ditunaikan. Kalau setakat kamu nak beribadat, berulang-alik ke masjid, ke surau, tak peduli apa nak berlaku dalam masyarakat, tak berjuang, tak berjihad, tak tunai tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar, kamu tak payah dicipta. Pandangan malaikat je buat tugas tu, sekadar untuk bertasbih, bertahmid. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut 4 ciri manusia yang tak rugi. Bukan sekadar amanu wa amilus salihat, ya, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang tak rugi yang ada 4 ciri, iaitu amanu, beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, yang ketiga watawassaw bil haqq, pesan memesan dengan kebenaran, yang beri makna tugas kamu wahai manusia bukan sekadar beriman dan beramal saleh, beribadat, berzikir, bertahmid, baca Quran dan berwirid semata-mata, tapi tanggungjawab kamu juga berkait dengan manusia. At-tawasi bil haq. Apa makna at-tawasi bil haq? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, innahu kama yalzimul mukallafu tahsila ma yakhussu bihim fakadzalika yalzimuhu fi ghairihi umuran. Sebagaimana seseorang mukallaf itu dituntut untuk melakukan ibadat khusus yang berkait dengan individu diri dia, ya, demikian juga dia dituntut menaikkan tanggungjawab berkait dengan orang lain.
Apa tanggungjawab itu? Ad-du'a'u ila din, mengajak manusia kepada ad-din, mengajak manusia kepada Islam yang sebenar. Wan nasihah, dan memberi nasihat. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Wa ay yuhibba al mar'a kama yuhibbu li nafsi, dan sebagaimana dia kasih pada diri dia, dia juga kasih pada saudara dia yang lain. Artinya apa? Membela sekiranya saudara dia itu dizalimi. Dia suka perkara itu, sebagaimana dia suka perkara itu berlaku pada diri dia, dia juga suka perkara itu berlaku pada saudara dia. Dan sebagaimana dia tak suka kalau dia dizalimi, maka dia juga tak suka sekiranya saudara dia dizalimi. Maka dia bangkit membela saudara yang dizalimi dan melentang si zalim yang menzalimi. Itu termasuk makna at-tawasi bil haqq, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Artinya, ciri orang beriman yang berjaya, yang tak rugi, bukan hanya sekadar beriman dan beramal soleh, di waktu yang sama berjuang dan berjihad, mengajak manusia kepada agama, menekan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada manusia yang lain sebagaimana dia suka perkara itu berlaku kepadanya, dan di waktu yang sama bangkit membela sekiranya saudaranya dizalimi oleh orang-orang yang zalim sebagaimana dia tak suka perkara itu berlaku kepada dirinya. Itu at-tawasi bil haqq. Itulah khalifah. Dan ciri yang keempat, watawasau bis sabr, pesan memesan dengan kesabaran. Pasal apa sabar? Kerana nak melaksanakan ciri yang ketiga itu penuh dengan cabaran dan ujian, maka kena sabar. Ada orang yang beriman, yang beramal soleh, semayang sunat, puasa sunat, pergi haji, pergi umrah, berwirid, berzikir, membaca Al-Quran, dan di waktu sama dia berjuang dan berjihad amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba dia menghadapi ujian, lalu dia tak sabar, dia berhenti, fahuwa fi khusrin, maka dia masih dalam kerugian. Kena ISA senyap, keluar tu nada dah berbeza dah. Sebelum ISA lantang menegur penyelewengan dan kepincangan yang berlaku, kemungkaran yang ada. Tapi bila ditangkap, dipenjara, ditorture, bila dibebaskan, lain pula nadanya. Baik, bagus, kita kena sabar, kita kena tolong, kena bantu, kita kena doa. Hak ada pun nak ke Islam juga, mandak betul kita betul lah. Ataupun bila diuji, ya, termasuklah ujian kemenangan dan ujian kekalahan. Semua ujian itu. Dan molek-molek ada dah menang, tiba-tiba kalah. Ada orang yang tinggal perjuangan tak sabar. Ada orang kata kita 12 kali, 13 kali dah masuk medan, tak pernah sampai ke Putrajaya. Saya sampai berkali dah Putrajaya. Ada orang kata dia tak sampai, tak boleh nak menguasai juga Putrajaya. Tak payahlah kena tipu dema ya, kena kat senjata dah kita ni. Cakap tu kan main lagi, lepas tu tak nampak batai hidung. Tak sabar, akhirnya terus tinggalkan at-tawasi bil haq. Dia tidak ada ciri yang ketiga, tak sabar. Fahuwa fi khusrin, maka dia dalam kerugian. Hanya orang 4 ni saja. Dan inilah tugas khalifah. Ya, iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Bukan hanya sekadar bertasbih dan bertahmid.
Sebagaimana yang difaham di peringkat awal oleh malaikat. Pandangan mereka dah. Pasal apa jadi ikut manusia sebagai khalifah, sedangkan jenis makhluk melakukan kerosakan? Apa hikmahnya, wahai Tuhan? Jadi sesiapa yang hidupnya sekadar bertasbih, bertahmid, tidak berjuang, tidak berjihad, tidak amal ma'ruf nahi munkar, mereka sebenarnya Allah tak perlu cipta. Kerana tujuan mereka dicipta ialah untuk menunaikan tanggungjawab khalifah yang tak boleh ditunaikan, tak boleh dipikul oleh malaikat. Nampak tuan-tuan sekalian? Roh di sebalik ayat tu yang perlu kita fahami dan perlu kita hayati. Faham molek-molek. Maka tak timbullah fahaman tarikat hanya bertasbih, bertahmid, akhirnya keluar sampai satu tahap jihad ni tak wajib. Kita dengan Tuhan ya. Alam makrifat, alam hakikat lah, apalah. Halam malkut, macam-macam jenis halang. Akhirnya sembahyang Jumaat pun tak. Sampai dah tahap hakikat. Kenal lebih dari Tuhan. Kenal Tuhan lebih dari Tuhan. Sedangkan Nabi ni, bapak kepada segala tarikat. Tapi Nabi sendiri luka. Ya, Nabi sendiri berjuang dan berjihad. Hebat bila Nabi lagi. Ya tak? Zo'am berzikir ni sampai kena pedang tak lu. Ya tak? Ada ilmu kebal pula. Nabi pun luka. Patah gigi, luka pipi dalam peperangan Uhud. Nabi budak kebal. Dia kebal hebat. Ada makhluk lain tu halang tu. Ya tak? Cuba tanya dia nak buat demonstrasi, ya, potong tangan dak lu, baca ayat kursi, tengok jadi ke mana. Ya. Silap-silap. Hilang sungguh tangan dia, baru menggelabah dia. Jadi ini yang perlu kita faham. Ya. Maksud di sebalik apa yang Allah Taala isytiharkan dan maksud di sebalik apa yang malaikat sebut. Kalau beriman, beramal soleh, tapi tak juang, tidak amal makruf, tak nahi munkar, tak menentang kezaliman, rugi dah. Ini kan pula orang hak beriman, hak amal soleh, bertasbih, bertahmid, baca Quran, tarawih, puasa Ramadan, pergi Mekah, tapi sekokor pula dengan kezaliman. Bersekongkol pula dengan kemungkaran. Hak duduk diam, tak ke mana-mana. Ya tak? Beriman dah bersama soleh, tapi atas pagar. Jenis DAP. Tak, duduk atas pagar. Ya? Tak ke mana? Dia boleh pergi belakang. Tak? Boleh pergi belakang. Boleh pergi mari. Kok ni pun boleh, kok ni pun boleh. Boleh kawan belakang lah. Ya tak? Tak ada pendirian. Tak ada. Apa nak berlaku pun, dia tak kisah. Tak ada sokong mana-mana. Tak buat kerja apa pun. Sekadar bertasbih, bertahmid, baca Quran, berzikir je. Tu pun Allah tak kata rugi. Ini kan pula, ya, beriman dan beramal soleh, berzikir, baca Quran, di Mekah berwirid, di waktu yang sama menolong kezaliman, menyokong kemungkaran. Tak, itu lagilah berganda kerugiannya. Jadi kita muslimin-muslimat sekalian, ya, kita kena faham, sebab itu Allah lantik manusia sebagai khalifah. Suatu amanah yang tak mampu dipikul oleh makhluk yang lain. Ya. Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah bentangkan al-amanah ke atas langit dan bumi serta bukit bukau gunung ganang. Mereka enggan untuk menerima tanggungjawab amanah itu. Dan mereka bimbang takut berlaku khianat, tidak amanah
menunaikan tanggungjawab al-amanah wa hamalahal insan, dan ia sanggup dipikul oleh manusia, dan manusia ni kata Allah, innahu kana zaluman jahula, jenis suka buat zalim dan jenis jahil manusia ni. Tapi kenapa manusia juga? Allah Ta'ala maha mengetahui. Kan manusia saja yang boleh pikul tanggungjawab. Apa dia amanah itu? Iaitulah tugas sebagai khalifah. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Nampak? Itulah amanah. Ya. Menegakkan agama dan mengurus dunia ini dengan agama. Itu amanah. Kalau jadi khalifah, pemimpin di semua peringkat, tiba-tiba mengurus bukan dengan agama, bukan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, arti dia telah khianat, dia tak tunai amanah. Jadi mengambil amanah, iaitu sebab tugas sebagai khalifah, dan itulah sebagai bukti ubudiyah yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada aku, nak jadi hamba kepada aku, untuk ubudiah pada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya Allah sebut dalam Quran 3 tujuan manusia dicipta. Nak pikul amanah sebagai khalifah untuk mengabdikan diri kepada aku. Walaupun 3, hakikatnya 1 kerana dia saling berkait, iaitu menunaikan amanah. Apa itu amanah? Iaitu sebagai khalifah menegakkan agama dan menguruskan dunia agama. Menunaikan tugas khalifah berdasarkan petunjuk Allah, itu adalah bukti ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Nampak? Dia saling berkait di antara satu sama lain. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut bahawa tugas sebagai khalifah ini tak mampu dipikul melainkan dengan ilmu. Maka sebab itu Allah Ta'ala beri ilmu kepada Nabi Adam yang tidak ada pada malaikat. Nampak? Itu sebagai syarat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Syarat tugas sebagai khalifah ini untuk memimpin dan mengurus dunia ini mesti dengan ilmu. Ilmu daripada petunjuk Allah. Dan itulah yang menjadikan kelebihan manusia mengatasi makhluk yang lain termasuk malaikat. Dengan ilmu. Dengan ilmu Allah angkat darjat kita. Dengan ilmu kita diberikan kelebihan oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita akan sambung balik huraian ayat tersebut. Cuma saya sebut gambaran saja. Lepas pada ni kita dah faham dah tentang khalifah. Di sana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan ilmu. Sebagai isyarat, ilmu alat yang paling utama dalam menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Untuk makluman muslimin muslimat sekalian, ada 2 perkara saya nak sebut di sini. Yang pertama, sebagaimana tahun-tahun lepas, setiap kali menjelangnya Aidil Adha, Ustaz ada buat ibadat korban untuk kawasan Ustaz dengan kerjasama dengan Haji Yusof kita ni, yang dapat membekalkan lembu korban. Jadi seperti mana yang lepas-lepas dah, kepada mana-mana muslimin muslimat yang berhajat untuk menyertai ibadah korban di kawasan Ustaz, di kawasan saya lah, sangat-sangat dialukan dengan harga satu bahagian 500 RM 530. Lembu mahal sekarang. Kat Terengganu pun kali 500 lah.
Ya sekarang. Jadi tak apalah, maha murah tu bukan harga kitanya, tapi ibadah kita. Lagi mahal lagi banyak pahala. Gimana? Tak ada masalah. Ada orang banding bila kita cover 530, Allah Ustaz mahal ni. Kat saya 500 je. Kat lain 510. Ustaz 530. Saya nak bagi pahala lebih pada awak, takkan awak tak mau. Tak? InsyaAllah. Jangan fikir sangat 530 tu. Yang penting ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala yang lebih besar dan berlipat kali ganda, insya-Allah. Hanya satu bahagian setahun. Kalau ambil lebih lagi, hanya satu ekor setahun. Ya, jadi 530 sebahagian, ia jadi 3,710 satu ekor. Murah tu. Murah daripada 3,720. Tak? Jadi siapa yang berhajat, ada Tuan Haji bawa borang tak? Ada. Nanti letak kat belakang tu. Siapa yang berhajat dapatkan borang, borang penyertaan tu. Di belakang sana akan letakkan nanti. Boleh berhubung terus dengan Tuan Haji Yusof. Section 6. Ya, kenalah ke Radio Surat ataupun direct pada ustaz. Ya, maklumkan untuk menyertai bahagian tersebut. Siapa yang berhajat lah, insya-Allah. Yang lepas-lepas ada, alhamdulillah, boleh dalam kadang-kadang mencecah sehingga 20 ekor. Alhamdulillah. Ya. Cuma awal-awal ni dia slow sikit. Lah tu macam-macam, telefon sana telefon sini, ustaz tanya ada lagi tak, ada pun. Jadi kalau boleh awal sikitlah, senang kita nak arrange. Nanti kita dah tempah lori untuk 20 ekor, dapat 10 ekor jadi rugi lah. Patut kita tempah lori 10 ekor je. Nampak tak? Jadi kalau kita tahu awal, senang urusan. Ya. Tapi kalau last minute pun tak ada masalah. Jangan lepas raya haji sudah. Lepas raya haji telefon, ustaz ada lagi tak korban? Ada. Tahun depan ada, insya-Allah. Yang kedua, macam biasalah tuan-tuan sekalian, sumbangan dialu-alukan untuk program kebajikan dalam kawasan saya yang kita buat secara bulanan. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, di kawasan saya ni ada 27 cawangan, 27 kampung cawangan. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak, kita ada program skim, macam skim it'am lah, skim it'am secara bulanan. It'am ni bekalan berbentuk beras dan juga barang keperluan dapur sebagai satu kebajikan. Kita satu kampung tu, satu cawangan tu kita pilih, ada 15, ada 10, ada 20. Tapi tak bagi, maksudnya 2 bulan sekali. Maknanya 20 bulan ni 20 keluarga, bulan depan keluarga lain pula 20. Jadi dalam tempoh 2 bulan kita boleh agih kepada 40 keluarga. Masuk bulan ketiga balik semula kepada 20 yang pertama. Terpaksa buat begitu kerana kemampuan kewangan kita yang ada. Ya, bayangkan target kita untuk 27 cawangan, 2 kampung. Jadi kos bulanan itu agak besar juga. Walau bagaimanapun kita akan teruskan mengikut kemampuan kita lah. Jadi sumbangan tuan-tuan secara berterusan amat-amat dialukan. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan ganjaran insya-Allah taala. Kita boleh menyumbang sepada-padanya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.